Anak muda dan media sosial, peluang dan perangkap. Itu topik perbincangan Darah Muda pada malam ini, dan bersama dengan kami di Darah Muda merupakan tetamu yang akan mengupas beberapa persoalan, di antaranya apakah perangkap-perangkapnya ada dalam media sosial dan macam mana untuk kita memanfaatkan media sosial itu untuk membangun kapasiti individu bagi mereka yang nak memulakan kerjaya dalam bidang keusahawanan ataupun untuk membentuk keyakinan diri, dan juga bagaimana untuk memanfaatkan media sosial itu kepada komuniti secara umum. Dan untuk bicarakan lebih lanjut tentang persoalan itu bersama dengan kami di Darah Muda merupakan saudari ke cik ke puan ke? Cik lagi. Okey, Cik Suzy Dahlan, jurulatih pemasaran dan pakar strategi kandungan, freelance coach and content strategist yang saya kenal secara peribadi melalui Instagram. Terima kasih kerana datang. Thank you, Irfan. Ramai kawan-kawan kita nak kenal dulu. Ramai yang menonton dah kenal pun Suzy. Cumanya lebih ramai yang nak kenal kan. What is your background? Who is Suzy Dahlan? Adakah you memang daripada awal terlibat dalam keusahawanan ataupun memang sebenarnya ada kerja and then jump into keusahawanan atau bagaimana? Alright, so basically Suzy Dahlan adalah seorang wanita yang biasa-biasa saja. Dia sangat pemalu, which is nak pandang mata lelaki pun tak mampu. Apatah lagi nak pandang mata Irfan. But you are doing that right now. Alhamdulillah, growing. Kita improve. I see. So before ni Suzy belajar di sekolah perempuan, tak ada confidence, rasa macam terlampau fikir apa orang cakap. So bila Suzy rasa ada benda tu, and that moment juga Suzy adalah pelajar yang nakal, selalu fly and everything. And then kebetulan saya punya warden rasa yang Suzy ni mungkinlah ada kepimpinan dalam diri. Dia tarik saya jadi ketua pengawas. That time I was lost lah. I macam hilang kawan. And then macam mana boleh pergi macam-macam kelas keusahawanan saya tengok kalau di Instagram itu kan. That moment adalah di mana saya push diri saya untuk grow. Walaupun saya rasa saya tak ada confident, saya jump dan saya rasa itu adalah peluang untuk saya create sendiri opportunity. Itu persoalan anak muda kita. Biasanya bila nak buat sesuatu dia kena sebab. If I need to do this, why? Kenapa saya kena buat benda ni? Tapi nak Suzy sebut tadi, you masuk sebab you nak build up confidence. Yes, exactly. And how you yakinkan diri, that is enough reason for you to do something, yang buat benda yang tak biasa buat sebelum ni. Okay, for me sebab bagi I tak suka stay comfortable. Sebab Suzy rasa Suzy dah pernah ada di fasa orang tak suka Suzy, orang tak suka kerja Suzy, so I need to improve and I need to find new circle. So dengan pergi event-event, dapat cari circle yang baru dan juga dapat belajar ilmu yang boleh Suzy gunakan untuk masa depan. Dan sekarang ni Suzy buat marketing, buat konten, buat strategi konten untuk kawan-kawan yang baru nak memulakan keusahawanan bisnes masing-masing. Setakat ni macam mana pengalaman itu, khususnya sebab PKP? Kita terbantu sekejap dan saya nampak di Instagram tu ada Suzy and Friends. Yes, betul. So the idea came bila Suzy kena anxiety. Waktu tu Suzy dekat KL, parent dekat Penang. So Suzy rasa macam, boleh ke aku jumpa mak ayah aku lagi? So that moment Suzy rasa lebih baik Suzy share macam mana Suzy atasi anxiety dengan cara buat live. Itu idea yang datang. And that moment juga Suzy dapat idea untuk buat live dengan kawan-kawan untuk breakthrough rasa takut buat live. So bila dari situ Suzy dapat jumpa orang-orang yang sangat hebat. Niat Suzy adalah untuk tarik diorang untuk bagi inspirasi kepada follower Suzy. Communication. Sebab saya nampak tetamu-tetamu yang Suzy jemput di IG itu bukan calon-calon orang. Alhamdulillah. Koyum. Itu CEO syarikat gergasi besar. Communication saya kira penting sebab kawan-kawan kita pun cuba nak reach kepada Insta famous, kepada artis, kepada pakar-pakar industri. Tapi kadang-kadang cara communicate tu nampak tidak betul dan akhirnya pakar ni lari daripada mereka, akhirnya dia tak boleh ke depan. So, mungkin boleh kongsikan tips komunikasi yang baik. Sebelum kita nak komunikasi, Irfan, cara kita sampaikan diri kita portray diri dalam social media itu sangat penting. Sebab orang takkan simply untuk reply kalau kita tak ada, itu adalah hakikat dia. Bukanlah nak cakap Suzy ada apa-apa. Tapi orang akan scroll, akan stalk dulu Instagram kita, tengok Suzy ni macam mana. Barulah ada orang macam willing untuk buat live sekali. So itu adalah tips yang paling penting. Jadikan social media kita sebagai part of resume kita juga. I see. So ada benda do and don'ts ke dalam Instagram? Tak boleh post benda lawak, tak boleh post benda politik ataupun macam mana? For my opinion, Suzy ada je tunjuk diri Suzy yang sebenar kan, kadang-kadang menyanyi dalam story live and everything. Tapi dalam masa yang sama, keep on giving value. Itu paling penting. Value, definisi value bagi Suzy? Definisi value tu adalah macam mana kita create tribe kita, kita create vibes kita.
Contoh, ramai sekarang macam Irfan tahu, pengangguran dah semakin meningkat, hampir 1 juta. So macam mana anak muda nak masuk dalam dunia sosial media ni, mereka kena start dengan memberi value. Contoh, kalau mungkin dia orang rasa nak start menjual skincare, tapi tak ada followers yang percayakan dia, sendu dia punya Instagram, dia akan jadi lambat dia punya bisnes tu. Sendu tu satu term yang menarik sebab kita akan bincangkan juga tentang kita compare diri kita dengan orang lain. Tengok Suzy Dalan 8,000 follower. Saya berapa ribu sana. So benda tu akan menjejaskan kita punya keyakinan untuk terus berkembang dalam usahawanan. Tapi sebenarnya nak masuk tentang konten. Kita sebut tentang konten tadi. Apa contoh konten yang baik? Sebab saya nampak ada yang kita nampak di social media sekarang ni, konten yang melalut. Dia nak bagi tahu tentang bagaimana cara untuk memulakan perniagaan, tapi pusing jauh, tak apalah ceritanya. Lepas tu barulah masuk pada saat tu seminit hujung di video. Saya kira itu tak baik ataupun Suzy ada perspektif yang berbeza. Bagi saya itu adalah cara dia marketing dia. So dia ada strategi dia. Mungkin nak bawa value-value, dia nak cerita benda yang tak berkaitan. Bila di hujung baru dia nak tarik orang untuk beli produk dia. So depends kepada dia macam mana dia nak bawa bisnes dia. Setengah orang lebih suka straightforward, setengah orang suka panjang-panjangkan. Itu adalah strategi juga sebenarnya. Tapi kalau daripada pandangan umum, Suzy, yang mana lebih baik, lebih efisien? Yang ringkas dan padat ataupun melirik? Tapi that's how you choose. Faham? Kalau Suzy memang ringkas dan padat. Biar orang terus faham dan terus macam senang untuk kita menjual. Saya ada masalah dengan clickbait. Benda tu memang salah satu daripada marketing tools. Tapi tinggal lagi yang jenis clickbait dia, ini 10 cara anda boleh jadi kaya, nombor 4 tu tak masuk akal. And then orang akan klik. Betul. Adakah Suzy bersetuju dengan cara itu? Sebab pada saya ada question of whether it is morally right or morally wrong. Sebab ia macam menipu orang. Bergantung juga kepada ilmu kita sebenarnya, Irfan. Sebenarnya itu adalah cara diorang menggunakan copywriting mereka, header mereka. So bila header mereka kuat, senang untuk diorang tarik orang. Itu bergantung kepada diri sendiri. Kalau kita cepat percaya, kita cepat percaya. Tapi diorang dah senang, diorang nak tarik orang tu dah rezeki diorang. Saya nampak apa yang Suzy sebut banyaknya kepada apa yang kita biasa buat dalam circle Malaysia. Sedangkan kalau kita boleh compare dengan kawan-kawan ataupun kita punya competitors daripada negara lain, kita boleh belajar benda yang lebih baru. Seperti contoh sekarang ni Visit Seoul. Itu hangat diiklankan di Instagram. Saya setiap hari kalau buka Instagram akan nampak muka-muka BTS. Saya kira itu marketing yang lebih baik sebab dia tak cuba misrepresentation, not misinformation. Tapi nama Korea, nama BTS itu self-explanation. Faham? So it is good marketing. Exactly. Setuju? Mana kita kena belajar daripada luar negara juga? Boleh. Contoh macam kita boleh tengok sekarang dekat YouTube, GoDaddy. Macam mana every time kita buka YouTube, ada je GoDaddy. Mula-mula saya ingatkan GoDaddy itu adalah sugar daddy. Betul. I was like, kenapa naik dekat I ni? So bila tengok-tengok, rupanya dia punya platform untuk menjual barang lain. So GoDaddy ni jual ni kan, dia jual website punya domain. Exactly, betul. So bagi siapa yang tak tahu GoDaddy, boleh check GoDaddy bukan sugar daddy. Dan itu bawa kita pada soal branding. Dan ramai di kalangan usahawan belia kita, dia tak fokus pada branding, dia fokus pada sale. As long as dapat 1,000 sale sehari, dia boleh upload di Instagram, dia boleh upload media sosial. I'm a successful usahawan. Is that a correct approach? For me, branding ni adalah depends on personal punya persepsi. Mungkin ada yang lebih suka bawa diri dia ke depan ataupun dia lebih suka bawa produk dia ke depan. So mungkin kalau macam Suzy sekarang, Suzy more on brandingkan diri Suzy dengan memberi value. Walaupun Suzy tak ada syarikat yang besar, Suzy tak ada bisnes yang betul-betul kukuh, tapi bagi Suzy, bila kita start untuk menjaga kita punya followers adalah tanggungjawab kita juga. So automatik bila kita nak menjual apa pun, orang akan senang untuk percaya. Kita ada pilihan 1 dan 2. Dua-dua betul. Macam Suzy sebut, mana orang boleh buat fokus sales, ada orang boleh fokus branding. Tapi yang lebih baik antara 1 dan 2 itu yang mana? Untuk long term purpose, perkembangan dan juga pertumbuhan bisnes yang lebih baik. Macam Irfan tengok sendirilah, Apple kan, jenama-jenama yang besar, Starbucks kan. So macam Starbucks sendiri pun tak ramai orang tahu siapa founder dia. Tapi dia punya kekuatan Starbucks tu sendiri, macam mana dia bagi value bila orang pergi dekat Starbucks, macam mana vibes dia bawa. Itu adalah definisi dia. So kalau Apple tu kita kenal Steve Jobs, seorang yang sangat terkenal, tapi dia still kuat juga dekat Malaysia, dekat luar negara. So it's depend on the quality of the product juga. For me it's the quality how we bring.
Baik, kita akan kembali selepas ini bersama masih lagi bersama dengan Suzy Dahlan. Seronok bercakap ya. Jarang saya tak follow soalan. Banyak soalan yang saya nak tanya malam ni. Tapi apa pun kita kembali selepas ini Darah Muda. Selepas ini kita akan cuba untuk mengupas tentang apakah kebijakan pemasaran yang dipraktiskan oleh Fatini Zamri melalui TikTok dia, Fatizel, yang menjual lash pins. Apa pun kembali selepas ini semuanya di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, masih lagi bersama dengan Suzy Dahlan Cik ya, dan beliau merupakan jurulatih pemasaran dan pakar strategi kandungan, dan kita nak cuba kupas tentang kaedah pemasaran dan juga branding. So, biasanya kalau kita tengok di media sosial yang bisnes-bisnes baru di kalangan belia ni, dia akan fokus kepada kereta besarnya, keuntungannya, rumah besarnya. Tapi Fatini ini dia punya saya tak tahu sama ada memang itu strategi pemasaran ataupun saya tak sengaja blow up di Twitter. Dia tunjuk satu-satu bahawa dia ada setback, ada cabaran, dia akan sambung degree dan mungkin akan sambung balik perniagaan itu, dan dia akan tinggalkan sementara sebelum disambung pada kemudian hari. So ada dua option di situ. Yang fokus kepada kejayaan, yang menunjukkan kelemahan. Apakah strategi yang baik sebenarnya? Okey, kalau pendapat saya secara jujur, kita lebih suka melihat kejayaan seseorang yang start daripada bawah. Sebab itulah apa yang dilakukan oleh nama tadi. Namanya ialah Fatini Zamri. Ya, Fatini yang tengah viral dekat Twitter. Di mana dia telah share dari dia start daripada bawah sampai dia dah berjaya sekarang. Dan Twitter adalah tempat di mana anak muda ramai dekat situ, dan sekarang adalah situasi di mana kita ramai yang telah hilang pekerjaan sesuai dengan apa yang dibawa. Di mana anak muda akan rasa macam kalau dia boleh, aku mesti boleh. Tapi tak salah kepada yang lebih suka untuk kongsi kereta, kekayaan dia, itu adalah cara dia juga. Tapi kita takkan sedar sebenarnya mereka-mereka itu telah memberi sumbangan yang banyak sangat, tapi kita nampak from other sides. It depend on how we look at something. Ya, kita kongsikan di paparan sekarang merupakan TikTok Fatini. Video yang paling terbaru, atas sekali di ujung di belah kanan itu, merupakan video yang viral di Twitter yang menunjukkan bagaimana dia memulakan perniagaan dia. Kemudian ditunjuk satu-satu. Antaranya yang ditunjukkan ialah dia tak ada networking macam mana Suzy ada. Dia tidak pernah ada sebarang pendidikan formal dalam marketing, tetapi dia sebut self-taught. Dia ajar diri dia sendiri. Dan dia ajar benda yang menarik. Dia ajar script writing, stock keeping, designing, produk fotografi, termasuk modeling. So, untuk peniaga-peniaga baru di kalangan belia, adakah patut dia self-taught ataupun dia patut pergi kelas? Okay, depends on mereka. Kalau bagi pendapat saya, kalau pergi kelas, kita akan lebih fast track untuk avoid kesalahan yang mungkin berlaku. Tapi macam Fatini, rezeki dia juga di mana dia buat something, dia tak stop. Itu yang membezakan dia dengan orang lain. Mungkin kalau kita yang di tempat Fatini, kita buat something, kita nak buat subang, tapi kita half away je. Sebab itulah Fatini berjaya sekarang. So dia kena all the way? All the way. Kena trust the process. So proses tu akan ambil masa, tapi kena endure lah kan? Ya, kena enjoy the moment. Kita kena percaya yang kita buat ni untuk apa. Suzy Dahlan ada banyak orang, dia buka semalam siapa nak tanya soalan kan. Tapi salah satu soalannya yang saya tengok di highlight story tu, siapa yang tak tengok lagi Suzy Dahlan punya Instagram boleh tengok ya. Tapi satu soalan tu dia tanya yang mana lebih baik? Yang free, dia nak cari benda yang free. And then Suzy advice, tak semestinya you kena kerja yang free, patut you kena invest sedikit, belanja sedikit untuk you punya training, you punya classes. Mungkin boleh highlightkan sedikit tentang tu, mana kena keluarlah suka duit. Ya, betul. For me, kita akan lebih menghargai bila kita membayar something. So, macam tak semua anak muda diberi peluang ada rezeki terus boleh invest untuk pergi kelas. So, mereka juga boleh belajar daripada Google, YouTube, banyak sangat platform. Tapi bila mereka invest tu, mereka akan lebih menghargai, dan dalam fasa mereka nak meneruskan perjalanan tu, mereka tak akan give up. Sebab apa? Mereka dah invest banyak. So, kalau buat halfway, kita akan rasa macam, baik aku tak payah nak mulakan. Macam tu. Ramai yang Suzy coach itu saya perasan, kalau betul dengan saya lah, ramai perempuan, ramai wanita. Adakah Suzy akan fokus kepada women empowerment, perkasakan wanita sahaja, ataupun memang audiens Suzy terbuka lelaki dan perempuan? Sejujurnya memang Suzy dah ada planning, which is Suzy akan fokus on women empowerment, di mana sebenarnya Suzy lebih selesa dengan perempuan. Sebenarnya perempuan ni lebih suka di coaching kan. Tak semua lelaki.
Irfan suka ke kena coaching? Saya suka kalau orangnya betul. Faham. Ya. Tapi kita pun kena bawa diri kita dipercayai. Sebab itulah pentingnya branding kan, Irfan. Ini contoh program yang Suzy buat di Instagram ya. Ya, betul. Ketika ini bincang pasal apa ya? Okay, mostly adalah kita dibincangkan tentang self-development, self-growth. Macam mana anak muda untuk bercakap dengan cara yang betul, untuk build confidence. Ada juga saya bawa topik untuk move on daripada masa silam. Okay. So tak naklah topik yang serius sangat kan. Macam tu. Malam ni serius ke? Okey. Kita enjoy. Ya? Okay. Antara segi soalan yang ditanyakan, patut ke anak muda tunjuk kejayaan dia di setiap social media? Kalau saya boleh mulakan, saya kata tunjuklah, habis apa masalahnya kan? It gives inspiration and give positive vibes. You berjaya, patutnya kongsi. Ataupun Suzy tak bersetuju? Okey, kalau personally saya pun share dekat saya punya story. Saya sangat setuju sebab saya suka melihat kejayaan dan wins orang lain. Okay. Tapi mungkin kepada anak muda yang melihat itu sebagai satu mereka membuat perbandingan, itu akan makan diri mereka. Okay. Bagi saya, kita punya social media ni, kita ada pilihan. Kita nak follow dia ataupun tak follow. So, jangan salahkan orang lain yang nak post tentang kebahagiaan dia ataupun mungkin dia nak share tentang kekecewaan dia. Itu adalah pilihan diri kita sendiri, kita yang pilih untuk melihat. Bagi mereka yang dah tanya soalan tu pada Suzy melalui Instastory tu, saya nak bagi ruang sikit pada Suzy bersama dengan peminat secara intim. Ada tak soalan-soalan spesifik yang Suzy nak jawab malam ini, nak kongsikan kepada kawan-kawan kita? Okey, semalam Suzy ada buka sharing question di mana ramai sekarang anak muda yang takut dengan masa depan. Di mana saya rasa benda itu tak salah, tapi kita kena develop untuk buang. Di mana kalau kita terlampau manjakan perasaan itu, dia akan makan diri. Contoh sekarang kan, kita terlampau fikir tentang masa depan, kita tak bergerak buat apa-apa. So, macam Steve Jobs ada cakap, you can connect the dots by looking forwards. You only can connect the dots by looking backward. Contoh dekat situ, di mana saya menganggap kalau kita sekarang kan, mungkin anak muda tak tahu nak buat apa-apa. Rasa macam, orang lain dah go far daripada saya. Just buat je, bergerak je. At the moment, kita akan nampak hala tuju kita yang mana kita sesuai. Macam Suzy sendiri, Irfan. Suzy pernah join unit trust, hampir join takaful. At the end of the day, Suzy rasa Suzy tak selesa, tak sesuai dengan financial. So I focus on marketing sahaja. So maknanya boleh try dah dulu. Yes, cuba anak muda. Cuba. Betul. Dan baru kalau start okey, teruskan, start okey, yes, keluar. Irfan 35 kan. So kita masih muda, masih sebaiknya lah within 20 to 30 tu kita dah boleh cuba banyak benda. So biar salah dulu, buat je kesalahan and kita belajar. Okey. Antara sebab sikit lagi kita ramai semangat ni, kita akan mulakan kita punya keusahawanan secara media sosial ni esok. Tapi antara benda yang membimbangkan, benda yang orang selalu fikir dan benda ni real, cyberbullying. Okey. Dan benda tu berlaku juga pada Suzy. Yes, exactly. Bagaimana berhadapan dengan situasi itu? Dan satu lagi, supaya nak bagi tahu bahawa cyberbullying is, kalau you setuju, benda yang memang akan berlaku. Ya, betul. So benda yang you tak perlu bagi perhatian and then you just move forward. Okey, benda tu tak semua orang akan kuat, tapi you have to try. Suzy sendiri pun pernah ada pengalaman orang hentam apa you punya syarikat besar tak ada pun, kenapa you nak share benda-benda ni? So apa yang terjadi dekat Suzy, di mana bila Suzy nak mulakan bermain di sosial media, dugaan Suzy adalah Suzy berhadapan dengan orang-orang yang terdekat kecam Suzy. So bila orang luar nak kecam, Suzy dah macam strong. Tapi kalau anak muda yang sekarang kan, mungkin korang nak buat live, korang nak buat video, nak sharing ataupun nak main through IG story pun tak ada confident, you have to break through juga. Bagi Suzy, kalau you tak break through, you takkan berada di mana you yang ke depan. You akan tetap maintain tempat yang sama. So you tak akan grow. Orang terdekat dahulu yang cyberbullying you. Yes, exactly. Ada nasihat ke? Sebab sangat sensitif kan orang yang dekat dengan kita. Kalau orang asing tu boleh faham lah, tapi orang dekat-dekat nak follow pun semua, unfollow pun semua salah sebab orang dekat dengan kita. Betul. Apa tips dia berhadapan dengan situasi itu? Okey, bagi Suzy, Allah takkan uji kita kalau dia tahu kita tak mampu. So, bila Allah dah tetapkan benda tu berlaku, jangan anggap itu sebagai Allah, better aku stop lah, dia tak support aku. You have to really be your own supporter. Kalau kita tak ada rasa macam, Suzy, kenapa kau buat benda ni? Kita kena tahu dulu niat kita buat untuk apa, bukan untuk famous, untuk giving value. So automatic kita akan enjoy the moment. Bila dugaan datang, kita akan belajar. Bukan kita akan menyalahkan takdir. Tapi kita tahu yang kita nak juga orang lain
ada improvement dalam hidup dia. Nah, kita nak cuba sentuh satu personality Twitter yang sangat terkenal. Sebab Suzy sebut giving value. Dan kita kongsi berkenalan dengan satu orang mamat Twitter ni, Anip. Ya, Anip. Anip awal tu buat lawak manjang kan. Dan sekarang ni bisnes sangat berjaya. Krepek kan? Ya, krepek. Anip krepek. So, adakah itu maksud value untuk kawan-kawan kita ni? So, nak mula tu, you buat lawak dulu and then you share something yang you suka and then baru you start business ataupun you start business daripada awal. Macam mana, Suzy? Macam Anip, dia bawa diri dia di mana dia adalah seorang yang lawak. Macam Suzy, mungkin perempuan mungkin tak sesuai sangat ke buat lawak kan. So macam it depend on how we want to create our tribe. Tribe kan, Seth Godin ada sebut. Tribe tu adalah di mana kita nak orang pandang diri kita sebagai apa. Sebab bila contohkan sekarang pengangguran banyak, kalau kita tak start sekarang, nanti bila kita nak start something, kita akan rasa awkward. So start je sekarang. Biarlah apa orang nak cakap, kita tahu yang kita buat untuk apa. Okey. Ya. Ada kontradiksi kat situ. Mulalah macam mana pun start, tapi satu lagi kita kena berstrategi. Kita tak boleh terus berjalan terjun kan. Ya, macam betul. Nak imbang antara kedua perkara itu. Antara kena berstrategi tapi tidaklah terlalu berstrategi memikirkan strategi sampai tak mula. Faham. Tapi tak juga mula tanpa strategi. Okey, tips dia senang je. Follow siapa yang korang suka dekat sosial media. Tiru cara dia. I see. Ya, itu paling senang. Suzy follow siapa ya? Kalau boleh saya tanya. Okey. Dia punya ikon yang boleh orang ramai kongsi. Okey, personally bila saya dekat sini, saya terfikir tentang Hafiz Muhammad. Okey. Okey, mungkin ramai yang rasa tak selesa dengan dia. Mungkin cara dia bawa, dia mungkin suka lebihkan isteri dia. Orang tak suka benda-benda macam tu. Cringe orang panggil. Tapi bagi saya suka diri dia yang bawa diri dia, orang panggil relax dia, spontan. Dia tak terlampau serius, tak terlampau lawak yang main-main. But that's the thing kan, mana orang yang you setuju, yang tak setuju tak semesti you kena benci orang itu. Betul. Kalau you nak follow orang, follow lah. Tak payahlah jadi kecam orang yang nak follow itu kan. Cuma di akhir ni, nasihat kepada kawan-kawan kita yang sekarang dah mula membuat-buat, dah berderau darahnya nak mulakan keusahawanan dalam bidang media sosial, ataupun mungkin dia nak mula create branding dulu, tak nak bisnes lagi, tak fikir bisnes lagi, tapi dia nak create dia punya base, nasihat untuk memulakan usaha itu oleh kawan-kawan kita. Okey, Suzy boleh nasihatkan untuk diri Suzy juga. Kita kena sentiasa perbaiki niat. Bila Suzy pegang benda ni, kita ada niat yang betul, automatik kita akan dipermudahkan perjalanan kita. Jangan nak start something bila ada something yang besar. Mulakan sahaja, pegang benda tu betul-betul and kita keep improving dan belajar. Bila ada ilmu yang betul, ada circle yang betul dan ada mentor yang betul, automatik perjalanan hidup kita akan lebih mudah. Baik, terima kasih banyak Suzy Dahlan atas perkongsian pada malam ini. Banyak lagi yang kita boleh kongsikan, akan berbincangkan. Tapi apapun, itulah take home message-nya. Mulakan sekiranya anda ingin mula. Ada pengangguran yang sangat ramai, tapi jangan benarkan itu sebagai satu yang menghalang anda untuk berjaya. Dan di akhirnya teruskan semarakkan rukun negara dan terus menyemarakkan rasa cinta dan patriotisme kita kepada negara. Jumpa lagi anda di Darah Muda bersama dengan saya Irfan Faruqi dan juga Ain dan juga Faiz pada hari-hari lain. Terima kasih.